jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Kedip. Oh tak buka. Oh. Hello. 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 Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis Ustaz Syukri, Barisan Kepimpinan Surau, Barisan Pegawai-pegawai Surau yang ini Tuan-Tuan Imam, Bilal dan Syok, Saf Kepimpinan Masyarakat khususnya di kawasan Presins 18 ini dan umumnya jiran-jiran yang berdekatan, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya maka pada malam ini dapat sekali lagi, saya rasa ni kali yang kedua kot, bertemu dengan tuan-tuan dalam topik hari ini. Ni yang program yang keempat. Bagi tadi virtual ataupun online live stream ya dengan sekolah menengah di Jalan Kebun sampai 10.30. Pukul 11 sambung dengan program anak-anak muda bermotivasi dalam program usahawan hampir 2 jam, dan pukul 2.30 sampai pukul 5 tadi saya di Puncak Alam dan saya rehat sekejap, kemudian saya mari ke sini pula Presin 18 ini. Memang bila Ustaz Syukri kata tu tak adalah sibuk sangat. Kalau kita rasa sibuk tu, ada orang lain lebih sibuk daripada kita. Cuma dari sudut saya sendiri, dari sudut kedrat saya, kesihatan saya ni, memang pada saya tu
Kelas hari 3 tu dah banyak dah melampau dah. Cuma kami duk nampak PKP ni sebenarnya dalam bahasa koma atas tu macam membebankan pula, sebab online pun banyak, fizikal pun makin banyak. Tambah-tambah bulan Ramadan ini ada sahabat kita sampai 250 program. Saya tak tahulah dia ni ada bela jin ke, ceramah sebulan, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, iftar 5 kali tu logik. Tapi macam mana dia buat, kita 200 lebih, apa dia buat tak tahu. Dia belah hantu raya nak mekok ke Syagura kan. Jadi insya-Allah tuan doalah kami ni semua sihat. Ustaz para penceramah ni saya rasa 80% berpenyakit banyak. Kecil manis, kecil masam, jantung, buah pinggang, buah hati, semua ada. Yang melayan buah hati dapatlah kahwin lebih. Kalau melayan buah pinggang, yang ada pun bercerai. Ni dia beza buah hati dengan buah pinggang. Ni semua benda. Tak tahu Ustaz syukuri apa sakit, wallahu alam. Saya ni darah tinggi, tulang belakang dah tak original, dah ada 2 disk tukar besi. Jadi kalau saya duduk tahiyat pun tak boleh tahiyat akhir macam kita biasa, sebab kalau kita herok kita jadi macam saya jadi kejang kanan saya ni. Dah masuk hampir 4-5 tahun. Alhamdulillah, saya yakin berkat doa sahabat-sahabat, kalau 1000 orang berdoa amin tu seorang dah cukup dah. Supaya Allah makbulkan doa tuan-tuan untuk guru-guru, orang yang memberikan kebaikan dekat tuan-tuan tu sihat walafiat insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya yakin pihak surau dah susun, dah atur program-program. Saya tak tahulah kalau mengikut perkeliling negeri Selangor, Ustaz Syukuri tahulah. Saya tak faham tentang tidak boleh buat tazkirah tarawih. Tapi ada juga tempat yang panggil, dia kata Ustaz, surau kami ni kalau kiamat berlaku pun 8 je kata dia. Kalau tazkirah tu diharamkan pun tarawih kami 8 je walaupun kiamat kata dia. Dahsyat betul rezeki dia. Ni kerah kepala rupa dia ni. Geng-geng pembangkang kot ni. Bukan bangkang parti maksud dia. Dia 8 je Ustaz. Jadi khusus di Perak kita kata gini, kenapa pula yang tadarus boleh, moral boleh tapi tazkirah tak boleh? Jadi confuse. Dia kata relax, saya tak boleh nak jawab sebab ini perkeliling pihak berkuasa. Kami pendakwah tak boleh campur tangan. Apa yang pihak berkuasa suruh buat ikut je kan. So kita ubah tazkirah iftar, tak ada larangan. Alhamdulillah, sebab dakwah ni ialah bukan kerana pemerintah tu apa pihak berkuasa tu zalim, tidak, tapi kerana melihat kepada kita belum lagi menang dengan COVID-19 ni. Jadi banyak masalah, banyak hal kan, itu kita minta jauh lindung insya-Allah. Dan kita pun tak tahu bila lagi nak selesai masalah COVID ni, tak tahu dah. Saya panggil penyakit COVID ni penyakit gila, menang kita. Sebab tu ada kenalan kita satu rumah semua kena COVID, tapi dia tak kena. Bini kena, dia tak kena. Kadang-kadang dia kena, bini tak kena, sedangkan tidur tu belaga tiap-tiap malam. Faham tak belaga? Cium sana, cium sini. Bini tak kena, laki kena. Laki ICU, suami you see me. Nampak tak? Jadi asrama anak saya baru ni, boleh katakan semua asrama tu kena, anak saya seorang yang tak kena. Jadi orang kata pelik, engkau ni bertengah darah apa? Nak kata makan bewak, tidak, babi pun bukan kan? Sebab dia tengok puak-puak makan babi ni kurang kena COVID. Kata kita makan babi apa ni, dah pula dah jenis otak ni dia pakai teruk sangat.
Ni benda ni penyakit gila-gila. Maksud kena sabarlah. Jangan kita jadi gila pula. Ni kena faham. Tambah-tambah pula tengok orang-orang musuh-musuh ni dia mencari salah. Ustaz Aslim tengah makan, rapat tak ada SOP, dia masuk Facebook, tengok Ustaz TV, Ustaz selebriti, dia sendiri pun tak ikut SOP. Tapi kalau Ustaz biasa dia tak buat gitu sebab orang tak kenal. Saya tak tahu niat tu baik ke niat dia tak baik. Nampak tak? Dia pergi ambil gambar yang tokai susu pisang. Tahu susu pisang? Tokai ubat kuat dan tokai susu pisang. Naik lah batang pisang. Tu boat banana, banana boat. Naik lelaki baru menikah, seronok naik batang pisang. Apa banana boat tu, ambil gambar, orang report kena siasat. Cuba orang biasa, siapa nak ambil? Jadi kita nak kena faham dalam suasana macam ini, fitnah tu, ya Allah, sampai saya kena delete dan block dia orang punya nama-nama dia orang. Saya nak kata jahat pun tak boleh sebab dia tegur betul-betul, tapi cara dia tu macam maki ustaz. Kita tak boleh terima. Ada orang macam tu. Tengok Menteri Agama pergi mana cari Menteri Agama salam. Tengok Menteri Agama ni kena dakwa sebab dia melanggar SOP. Dia yang ambil gambar pergi kenduri salam biasa aja. Zaman fitnah ini maksud dia keaiban orang tu dia mudah. Memang dari sudut undang-undang salah, tapi niat kita wallahu alam. Sebab apa tuan-tuan? Ni. Ni. Lepas tu Allah uji dalam ni. Dia panggil apa? Delto pagal hai. Jika ab ke del ke andar बहुत kharab ho gaya, memang kita tak boleh buat apa. Ab ke jawab nahi kar sakte ho. Tidak. Sebab itu Nabi Yusuf alaihi salam sebut dalam Quran, apa dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nabi Yusuf ni dia bukan malaikat, dia manusia. Bayangkan mak perempuan yang bela dia tu daripada dia kecil sampai besar nak goda dia. Kan pelik tu, mak angkat nak goda anak angkat. Mak angkat ni pula tak tahu dia makan apa tau. Dia bela Yusuf daripada kecil sampai besar, muka dia macam nak darah ke, lawa. Tak tahulah kalau nak buat kajian apa herba dia makan. Sama ada kacik Fatimah ke atau pokok apa nama ni, pokok apa nama misai kucing ke. Sebab dia tak tua, dia memang lawa. Dia nak goda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata apa? Dalam bahasa mudah, innan nafsa la ammaratun bisu. Jenis jiwa kita ni kan memang kalau tak salah, kalau silap siap layan, dia boleh suruh kita buat jahat. Betul atau tidak? Ya. Kat Malaysia kita juga dah, hari-hari kena tangkap rasuah, hari-hari pecah amanah, pegawai kerajaan dia tipu, dia pecah amanah. Allah, banyak sangat, banyaknya pecah. Pasal apa? Dia tak tahu kan? Dia tahu ni nafsu. Berapa ramai orang Islam mengkhianati perintah Allah. Allah suruh solat, dia tak amanah, dia pengkhianat kepada perintah Allah. Kita tak sedar, tak pernah kita bincang benda tu, je kita nak bincang integriti. Kadang-kadang orang tu integriti dia bagus, tapi semayang haram. Nak main pijak surau ni berat kaki. Kerja bagus, dengan Tuhan fail. Tetap dia pengkhianat kepada Allah. Nabi Yusuf ni dia bukan malaikat. Nabi Yusuf dia manusia macam kita, cuma dia ni orang yang termaksum, yang diberi peliharaan oleh Allah. Directly, lively. Kalau hari-hari lah Zulaikha ada usik dia,
Kalau kita setakat ustaz janggut panjang baru setengah inci, setengah kaki ni, pakai P. Demam lawak ustaz. Ni kepiah ni terbalik duk macam ni. Jadi macam jurawat hospital Putrajaya. Nampak tak Islam ribulan ustaz tak ustaz dari tinta mampu fikir hang tadi. Lalu apa jawab Nabi Yusuf? Apa nama? As-sijnu ahabbu ilayya. Penjara itu lebih better untuk saya. Lebih baikku di penjara daripada luar penjara. Sebab di luar penjara takut-takut tergoda. Gitu. Nampak tak? Dia menyerah. Ini contoh nak beritahu sebab apa ni? Jaminan belum ada bang. Semayang bagi-bagi belum tentu lagi bang. Sebab tu once upon a time seorang sahabat mengadu dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, ada dia jatuh-jatuh ini aku tak boleh pakai ni. Dia macam umur 60 tahun ke atas, dia longgar. Jangan. Hello. Ini sedap ni. Ini 2 jam boleh ni. SOP pakai lingkup ceramah 2 jam. Okey kan? Boleh dengar tak? Ataupun tak rasa gemar sangat? Okey. Komen. Boleh belik lah ustaz. Apa sebut lupa dah. Sebut apa tadi? Apa dia? Ada lepas-lepas tu lupa dah. Nabi Yusuf dia kan. Allahu Akbar. Subhanallah, Allah SWT lupa dah. Cantik dah poin tadi ni. Tak apalah. Jadi Nabi Yusuf AS lebih mementingkan duduk dalam penjara demi apa? Demi nak menyelamatkan fizikal dia tu ikut nafsu. Tuan-tuan tahu tak apa kalimah mudah nak faham nafsu al-lawamah? Nafsu al-lawamah ialah akal ni suruh buat baik, tapi nafsu ni suruh buat jahat. Akal lain, nafsu lain. Akal kata aku ni nak buat baik, tapi nafsu kata apa? Awak tu muda lagi, awak tak boleh lagi jadi baik. Bunyi pun macam Naruto suara dia, Naruto Shippuden. Dia kata apa? Baiklah kalau macam itu. Ni contoh dia. Nafsul lawamah ni ulama dok tulis hari ni pergi masjid, besok pergi tempat maksiat. Maknanya kila rumah dua-dua dia ikut. Nafsul lawamah ni dalam bahasa mudah dia duk taraduk lagi. Kalau aku tinggal benda ni rasa muda lagi. Ni akal fikir lah. Nafsu kata tak payah, awal lagi. Kau tengok orang tua tu 80 tahun hidup elok je, tak ada masalah. Dulu orang tua tu sebelum pencen jahat nak mampu, apa menatang barang pejabat dia tak terpu. Pada pencen baru dia elok. Kita duk nampak macam tu, kita tak nampak nyawa ni milik Allah. Sebab itu bila Allah ni dia panggil maha kaya lagi maha adil, Allah tahu umat Nabi Muhammad antara umat yang lemah. Lemah maksud dia dari sudut apa tuan sekalian? Kehidupan kita ni banyak ujian-ujian yang Allah akan berikan dalam bentuk bukan jenis macam umat Nabi-Nabi terdahulu. Dia sikit-sikit contoh COVID ni baru masuk setahun lebih.
Yes, 19 hujung bulan 12 bulan 10 di Wuhan, sambung kita balik ni lebih kurang setahun 4 bulan. Tengok apa jadi. Bunuh diri. Kalau orang JAKIM tahulah berapa ribu orang dibuka apa tu yang care apa tu yang keluarga tu kan. Ribuan orang mengadu tentang rumah tangga, termasuk saya sendiri pun. Ustaz, saya dah kena buang kerja, bini saya tak tahu dah 7 bulan saya tak kerja, tapi hari-hari saya keluar. Sebab bini dia apa? Duit ada banyak, duit orang kaya. Bahana menikah dengan anak perempuan orang kaya ni. Minta maaf cakap, tuan-tuan buatlah, saya tak boleh. Saya berdoa di Pakistan, ya Allah bagilah jodoh aku. Ni rumah Allah bercakap ni, ada agama dan lebih susah daripada saya. Betul Allah bagi kat saya agama tu, sebab saya kahwin dengan pelajar saya, ketua pelajar, saya guru disiplin, saya mesyuarat, saya aeroplane dapat. Yang kedua, keluarga dia memang susah. Duduk negeri Selangor, ayam tak ada, api pun tak ada. Allah uji semua. Padam muka hang, anak miskin sangat. Nak masuk rumah dia tu dalam kelapa sawit tu. Hujan lebat, kereta sekejap ke depan ke belakang, dia musing-musing. Tarik handbrake pusing pula lebih kurang. Susah sungguh. Tuan-tuan. Tapi kalau jadi apa-apa dalam bab-bab tak ada duit, dia tak pernah merungut. Yang hak suami telefon kita WhatsApp tu jenis suami yang memang isteri mereka hebat dalam kerjaya. Dan ada yang menangis sebab isteri dia buat tuntutan fasakh sebab suami dia tak bekerja. Allah bagi ujian macam tu, rumah tangga boleh bercempera. Sebab apa? Nilai kat sini. Allahu Akbar. Saya sakit, tak bekerja, tak berfungsi. Saya rasa ingat 9 bulan. 4 bulan confirm 100% di ward Sungai Buloh dan di KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Pasal isteri saya memang bergantung harap, penyebab hidup dia adalah saya, 100% original. Tengok saya, dia teriak. Dia kata, kalau laki ku mati ni macam mana, laku anak dah 7 orang. Dan kita berdoa, ya Allah berilah kekuatan dalam hidup kita. Setan duduk halusinasi kat kita. Awak ni penceramah pun Allah tak makbulkan doa awak. Dia main tu kita duduk geram lah, celaka setan ni. Yang main pula orang datang ziarah, saya tak sangka ustaz macam ustaz ni pun kena sakit macam ni. Aku rasa nak tendang orang tu, tapi aku tak boleh nak menendang dia sebab aku sakit. Dan aku sepak terus dah, hang keluar haram tu. Ingat aku Nabi pun kena penyakit sihir. Ada orang sambut, bang, Nabi Muhammad kena sihir berpuluh hari sampai kubur kering. Oh iya ke? Mana dibuta sejarah. Tapi dia main ziarah saya okey lah. Nak beritahu pasal apa? Ni dalaman manusia. Sebab itu bila masuk bulan Ramadan ni, nak mari ni 2-3 hari ni, apa maksud dia? Kita ni, nafsu kita ni sama ada nafsu yang berpunca daripada syaitanul ins, kita sendiri. Yang keduanya datang daripada syaitanul jin, daripada syaitan iblis. Dia kacau kita tadi ni. Dia mutaraddid, maksud dia di antara persimpangan. Akal satu je, tapi nafsu kita ni sama ada jahat kerana kita sendiri atau kerana syaitan. Tak percaya? Tunggu Ramadan. Banyak syaitan-syaitan manusia tentu akan nampak. Puasa tapi tak semayang, syaitan lah tu. Puasa pakaian tak jaga segi aurat, setan lah tu. Puasa tapi tak main tarawih, setan lah tu. Kasar tu hampa live tu orang marah aku. Ni kerja Jabatan Mufti ni.
Bulan puasa boleh tinggal tarawih dengan sengaja. Gila beb. Beb pula tuan-tuan. Tak mahu beb pula. Tadi dengan budak-budak beb je, bro beb man. Bulan Ramadan berani tinggalkan tarawih dengan sengaja. Jangan tinggalkan tarawih adik-adik sekalian, sebab tarawih hanya di bulan Ramadan. Bulan lain tak ada Ramadan. Bulan ni kau Ramadannya orang eneng, tarawihnya orang eneng. Yang ada hanya bulan Ramadan, bulan ni tak ada. Tiba-tiba jenis syaitanul ins cuba beritahu kat saya, kot Nabi berani duk tinggal tarawih buat bodoh-bodoh. Sahabat-sahabat Nabi tinggal tarawih saya saja. Kita kata apa? Tarawih kan sunat ustaz, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Sampai bila kita nak berjaya? Pasal kita semayang seorang, fardu kifayah seorang, semayang lain tak bayar. Sebab tu solat jenazah mana ramai orang. Kawan ni sepejabat, sejawatan dengan dia mati, bukan dia presiden 5, dia tak boleh nak pergi semayang kat kawan. Sebab apa? Sebab kepala otaknya tu syaitanul ins. Kawan dia makan sarapan hari, tapi pasal jus sikit dia tak pergi dah. Sebab apa? Dia tak nampak tentang fadilat solat jenazah. Dapat pahala satu gunung bang. Bukan gunung Putrajaya ni, Gunung Uhud. Itu cerita ni. Berapa ramai bulan Ramadan masih lagi tak boleh baca Quran. Checklist baliklah Ramadan 1441 last year. So this year 1442. Kalau checklist balik, muhasabah balik, how about our fasting on 1441? Quran sama ya. Ulama kata syahrul Ramadan syahrul as-siyam wa syahrul qiyam wa syahrul tilawatil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan mendirikan solat qiyam. Qiyam mana? Tarawih. Di sini orang nak bincang qiyam tu apa? Tarawih. Kalau qiyamul lail tu lain daripada Ramadan boleh buat. Betul atau tidak? Yes. Sebab tu orang yang puasa, orang yang solat tarawih, mayang subuh berjemaah, dia akan mendapat pahala satu qiyamul lail. Ini masalah kita. Baca Quran tak boleh. Sebab itu Ramadan ini Allah nak tengok something different yang kita kena buat, nak membezakan antara Ramadan dan bukan bulan Ramadan. Sebut tu ada satu hadis Hasan. Hadis Hasan tak silap saya. Hadis Tirmizi. Saya ambil sikit dia punya word dia sikit, dia panjang. Wa yunadi munadin, malaikat menyeru manusia. Bila? Awwalu lailatin min Ramadan, pada malam pertama. Bila? Kalau hari Selasa ni kita puasa, Isnin malam Selasa tu malaikat akan menyeru dan merayu manusia. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiya syarri aqsir. Wahai orang yang rajin buat baik, teruskan, lipatkan, gandakan amalan kebaikan kamu. Aqbil, welcoming untuk Ramadan. Kalau bulan Ramadan, bulan lain daripada Ramadan, baca Quran ni mungkin 11 bulan baru habis 30 juzuk. Tapi bulan Ramadan dia boleh buat 30 juzuk satu bulan. Make something different.
Nampak ni contoh dia. Kalau bulan tak Ramadan, dia nak mari masjid, dia lihat lah something different bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab syaitanul jins, dalam hadis yang sama juga, sufidatis syayatin wa maradatul lil jin, diikat, dirantai para syaitan dan para jin-jin yang jahat. Sebab apa? Sebab tu kita tengok, subhanallah, memang berbeza. Tarawih tak kira lah orang duk pergi malam pertama penuh, malam kedua kurang, tapi dia mari automatically orang berminat nak pergi buat solat tarawih. Orang berminat nak berderma, bersedekah. Sebab apa? Sebab kita ni, nafsu ni memang dah jahat dah. Tapi kalau akal kita bagus, insya-Allah, iman kita ada, insya-Allah boleh mengatasi persoalan nafsu jahat tadi. Kebetulan pula syaitan dah tak jadi watak penggoda dalam hidup kita. Sebab itu ulama bincangkan apa kita pada kita dengan hadis ini. Allah rayu Nabi ni, malaikat rayu, wahai orang yang buat baik, kalau hampa rajin baca Quran setiap hari semuka, bulan Ramadan baca lebih sikit. Wahai orang yang buat baik, kalau bulan lain hampa derma RM200, bulan Ramadan ni bagilah RM1,000 sekali buat keluar. Berbeza. Saya jumpa, bukan jumpa, ni seorang kenalan bagi tahu saya macam mana seorang multimillion pakai sengkek lebih kurang buka puasa, tapi dia tajar tu semua dia punya makanan, dan dia tak pernah miss pergi umrah pada 10 malam terakhir. Sebab apa? Sebab dia kata, saya tak pernah tak dapat apa yang saya minta daripada Allah apabila saya minta pada bulan Ramadan. Tiap-tiap petang waktu saya nak buka puasa, kalau dia ni sekian berjaya, lepas Ramadan yang penting masafah between tadi ni, dia berjaya. Ada orang tu mangkat kebesaran dia banyak, setiap tahun dia bawa pergi umrah 20 ke 30 orang, haji pun 20 orang. Yang package 60,000 tu dia bagi, bayangkan berapa juta duit dia habis. Tapi dia kata apa? Tak pernah rasa rugi. Sebab bila jiwa tu dah hebat dah, memang konkret dah, bagus dah, dia yakin the more you give, the more you get back. Tuan-tuan, saya duk terlibat dengan saham, bursa saham lah, sikit saya main. Jangan duk percaya di Facebook tu, itu bohong, buah muka aku, haram tu. Kami report kat polis dah, polis betul-betul buat apa lah, banyak sangat. Tapi saham yang betul-betul berdaftar dengan CDS account RHB ke, Hong Leong ke, mana-mana lah, Kehian apa nama, UOB tu ke, Melaka Security Company ke, daftar. Saya jumpa bos sifu saya tu, saya pergi mengadap depan dia, dia cuba saya, Ustaz masuk duit, kepercayaan nak main saham lewat ilmu ni ikut kita juga ada dia. Dia macam orang sedekah, Ustaz. Dia pula cakap kat saya beli saham sekian, Ustaz, 500,000, banyak. Ustaz cuba bayangkan tengok, kalau saya untung ni 1%, tak berlakunya 1% sehari, ada yang sampai 10% sehari. Ustaz, saya main kata 500,000, masuk ke ni kaunter, bila katalah kaunter FGB, Felda Global Venture tu, FGB ataupun MyEG ataupun saham teknologi, saya beli 500,000 Ustaz, saya untung 2%, berapa dapat? Berapa dapat? Ni tuan-tuan tak main saham, lepas tu lambat jawab. 500,000 maknanya berapa? 10,000. Siapa nak bagi? Saya berani bersumpah dengan nama Allah, tapi ni berniaga saya tak nak. Tapi saya masuk, saya beli berapa? 50,000. Kalau dah 2% dapat balik. Boleh dapat? 2,000 ke? Tak, berapa tu? 200 2,000 1,000 je, 1,000.
Jadi kalau saya tak pun yakin, aku ni okey ke, buh 50,000, dapat 1,000. Dalam masa yang sama, dia beli saham tu banyak 1/2 juta, dia dapat 10,000 sehari. Dia belanja saya makan wariu, daging wariu dekat apa nama Jahit ke, dekat Menatang ke, apa Menatang dan nama pula buh Menatang, Natang buh Menatang pula, syarikat Menatang tu. Makan Tom Hawk tu yang panjang tulang tu, saya ingat 700-800. Dia kata apa, Ustaz, saya niat nak menjadi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, pagi ni dapat 3%, dapat 8,000. La ilaha illallah. Yang saya dapat 800. Sebab kita ni kalau kita yakin benda tu betul, kenapa kita berkira? Ni dia tunjuk kaunter dia lain 450,000. Dia dapat untung 3 hari dapat 6%. Dah berapa dah? Allahu Akbar. Waktu tu baru teringat sistem cash flow money. Duit bertindak cari duit untuk cover kita punya maintenance bulanan. Hebat tuan-tuan. Sebab itu pengurus bola sepak Kelantan yang beli bola sepak Kelantan tu, dia tu memang hebat dalam main saham. Bukan duit dia, duit saham bagi kat dia, dia beli. Banyak mana kita labur, macam itulah dia dapat balik. Samalah kalau kita bulan puasa, bulan lain 100, kadang-kadang RM15 kita bagi sebulan, bulan puasa RM15, apa nak dapat? Benefit dekat mana? Kita takkan nampak. Sebab tu dalam masa muda, ramai orang nampak menerima itu bahagia, tapi sebenarnya bahagia bila kita banyak memberi pada orang lain. Lepas tu Nabi tegur Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni seorang sahabat ni, dia suka minta, dia susah, dia minta, ya Rasulullah, wahai sahabat. Nabi pegang dia. Nabi kata apa? Orang jenis kalau rezeki tak berkat, kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Orang kalau rezeki tu dapat banyak tak pernah cukup, bermakna jenis makan banyak mana tapi haram takkan kenyang. Allahu Akbar. Ini kita hari ni gaji dah kerja dengan kerajaan, berlagak nak hidup macam orang korporat. Jadi apa dia buat? Pergi rumah dia kerja dengan kerajaan, minta maaf cakap lah, tengok kereta mewah-mewah main kat mana, lah hari satu hari dia kena tahan. Saya kalau nak kerja dengan kerajaan, nak jadi jutawan, takkan jadi jutawan tuan-tuan. Ustaz Syukri jangan harap lah. Ini baru apa? S48, gaji baru 45,000. Sampai ketua tak jutawan lah. Faham tak faham? Itu ujian orang kerja dengan orang amanah. Apa dia kena buat? Ustaz Syukri dia kena buat satu bisnes. Duit dia ada, dia boleh buat loan kerajaan, dia buka kedai, dia buat itu ini. Seorang kenalan tu, dia beli lebih kurang 5 biji Azia, waktu dia buat untuk sewa. Beli tak mana? Tak di Langkawi. Ini orang kerja kerajaan ada buat gitu. Baik, ini aku pecah rahsia ni. Tapi benda halal. Azia orang pedik je banyak sebulan, 200 lebih. 5 biji baru ada 1,500. Tapi sebulan dia dapat 1,000. Walaupun terencat baru ni PKP, baru ni alhamdulillah start bernapas balik. Maka dia dapat bulanan belah 1,000 satu bulan. Model buat keluarnya hanya 1,500 sebulan. Itu orang kena cipta kekayaan. Batu ambil ruang yang ada itu, ambil peluang. Sama dengan Ramadan ni. Ramadan ini ulama-ulama ada menyebutkan bahawasanya Ramadan tidak lain tidak bukan adalah bulan
yang mana akan memberikan kebaikan kepada 1000 kebaikan. Dan ulama sebut bulan Ramadan ini bulan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul tilawatil Quran. 3 ni basic, mastermind. Kemudian rentetan bawah-bawah tu namanya aksesori. Dia panggil value added, nilai tambahan kepada 3 benda tadi ni. Sebab apa saya kata bulan Ramadan bulan tilawatul Quran, sempena nuzulul Quran, diturunkan pada malam Al-Qadar. Lepas tu saya nak bagi tahu berapa ramai orang yang malang. Ulang balik, betapa ramai manusia yang malang masuk bulan Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, Ramadan sambut dia atau dia sambut Ramadan, Ramadan berlalu tapi haram, dia tak diampunkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis ada sebut, raghima anfu 'abdin idza dakhala 'alaihi Ramadan fansalaqa qabla an yughfara lahu. Celaka seseorang, malang seseorang bila Ramadan datang tetapi dan berlalu Ramadan, tapi sayang tak sempat diampunkan dosa dia. Makna puasa dia amalan tak dapat. Dalam hadis sebut wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dan pada Ramadan itu ada bulan nama, ada hari, satu malam, malam Al-Qadar. Siapa yang melepaskan malam tersebut, maka dia diharamkan mendapat kebaikan daripada Allah. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Nabi bagi clue, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Saya yakin Ustaz Syukri pun baca hadis tu dekat tuan-tuan. Saya yakin ramai pecah-pecah mari sini. Sebab ramai Ustaz Raja Hakim duduk di sini, dia mari buat kuliah dengan tuan-tuan. Mereka mesti baca hadis ni. Carilah kamu malam Al-Qadar pada 10 malam takhir di bulan Ramadan. Senang aja. 21, 22, 23, 24, 25. Ada sebut hadis Sahih Bukhari kata al-witri, malam-malam ganjil 21, 23, 25, 29. Dah tahu dah, tak buat. Na'udzubillah min dzalik. Paling lekeh dia 2 rakaat solat tahajud. Sebab itu ramai orang jahil puasa tapi tak dapat apa-apa, sebab puasanya puasa Yahudi dan Nasrani. Kerana berapa ramai orang tak nak bangun sahur. Masih ada di kalangan kita ibu-ibu jangan pemalas, makan tak siap lebang payah nak makan. Nikah dengan perempuan kok diam pula, belah balik kata makan wah lah dia kata nak makan payah. Dia pun balik-balik terawih pukul 12 tadarus, dia makan dengan lelaki lebih kurang, dia tidur sampai matahari terbit, dia tak sedar. Puasa tak dapat apa-apa, puasanya sah tapi tak dapat apa-apa. Yang ni yang disebut oleh Nabi-Nabi ni. Bangun sahur ada 3 perkara. Pertama, barakah pada makanan tadi. Yang kedua, bangun sahur, malaikat berselawat kata orang yang bangun sahur. Nombor 3, orang bangun sahur ialah orang yang boleh dia berpuasa dalam keadaan dia itu membezakan yang puasa dia siang hari, bukan puasa Yahudi dan Nasrani. Ana dulu duduk ngentuk memang tak pernah makan esok. Saya tak pernah bangun sahur sebab jahil bodoh. Kita tak mengaji puasa ikut dan. Ini masalah, dia panggil puasa awam, puasa umum. Tahu puasa umum kak? Puasa umum ni puasa hanya sekadar tak makan tak minum, tapi dia tak dapat puasa khusus. Dia tak jaga mata, tak jaga mulut, tak jaga lidah. Macam saya baca hadis, terlupa nak baca hadis tadi. Seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jiran saya seorang perempuan, malam dia rajin salat malam, siang rajin berpuasa, tapi lidahnya lidah puaka. Malam berpuasanya bagus, malam semayangnya bagus,
Samat syahraha wa qamat lailaha, malamnya bagi semayang, siangnya puasa, tapi mulutnya jahat. Salitatul lisani ala jiraniha, mulut dia jahat, suka mengata ke jiran. Tambah hampa duduk macam ni, bangunan tinggi-tinggi, Allah aku serabut tengok dia berjalan gedung. Haram tu mereka ni buat menatang apa tengah malam ni. Katil tak ada, tidur atas lantai, dengar apa dia buat atas. Dungdang. Lepas tu anak dia pula main bola, kedegang. Biji guling. Lepas tu dah drill dinding pula. Dia kata menatang sungguh setan. Marah. Oh, ada azan ni? Azan? Ha? Boleh? Nak azan dekat tempat? Boleh azan? Okey. Sampai ke apa ni? 10? Cik. Ya ni, insya-Allah sikit boleh. Kau senang tuan-tuan. Saya cakap pun lenguh ni kan. Sebab saya duduk lama pun tak waktu duduk siku macam ni. Puasa bagus, semayang ni dai tinted. 89% JPJ ada sini confirm kena saman. Dengan muka dalam tinted, dai pun tinted. Macam ikan keli bakar. Dalam hitam terbakar. Kalau ikan bawah merah, ikan bawah tu, ikan merah tu okeylah. Muka dah macam ikan keli, kena bakar pula. Puasa bagus, tapi jahat mulut macam setan. Aku tak tahulah rumah jiran aku tu buat menatang apa, aku tak tahu. Kenal dah belok nombor tingkat 13 nombor 0403. Siapa dia? Ingat malam aku nak tidur payah. Sepatutnya naik di atas ni dinding mana-mana. Dinding dah hang nak tepi lantai dia. Nasi tuan-tuan duduk macam ni. Sabar banyak-banyak, jaga mulut. Duk pergi mengumpat dia. Dia kata tu takkan tak kenal sikit tu yang gemuk-gemuk. Padan bila dia berjalan beringgut aku punya bumbung. Hampa gelak pakai gelak mengumpat, betul dia lalu tu. Semayang bagus, dai tinted, puasa cantik, mulut jahat. Apa Nabi jawab? Ya Rasulullah, apakah pandanganmu seorang wanita yang solat malamnya bagus, yang puasanya siangnya bagus, tapi sayang mulutnya, mulut puaka. Apa Nabi jawab? La khaira fiha, tiada kebaikan pada wanita tadi, biar semayang banyak mana pun, biar puasa kerja macam mana pun. Innaha finnari, dia duduk dalam neraka. Puasa dia puasa apa? Puasa umum. Mulut tak jaga. Orang kalau puasa umum ni, ni dikatakan terugi. Na'udzubillah min zalik. Ni hak puasa hak bagus ni, duk kekal istiqamah kat surau ni. Orang tak main marah, haram dia kata kat aku. Ni contoh dia. Sebab tu nak bagi tahu dalam bahasa mudahnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kepada kita semua, antaranya ulama-ulama yang bincangkan dan bagi tahu kepada kita, bulan Ramadan bulan untuk kita berpuasa, untuk kita berqiyam tarawih, dan juga bulan untuk kita baca Quran, tentang baca. Dan disebut juga bulan Ramadan ialah bulan syahrus sadaqati wal ihsan, bulan orang akan jadi rajin bersedekah dan rajin buat kebajikan. Sampai confuse tak bagi kerajaan pun bagi pula bakul apa tu? Bakul tu lah. Bukan bakul sampah. Bakul apa tu? Bakul prihatin. Bagi yang kita nak bagi pun. Baru ni saya duk WhatsApp, saya bekas alumni sekolah menengah pokok Sunnah Kedah.
Kita ada collection, saya sebagai penasihat alumni. Jadi buat collection dapat duit. Dia kata apa? Kita nak beli beras tak? Kami tengok dia kata orang kampung ni banyak beras dah. Kerajaan bagi beras banyak dekat 2 kampit. Kita nak beli datang pa pun tak tahu. Rumah orang miskin tu kadang-kadang dia lah ibu tunggal, dia lah janda, dia lah balu. Dan tunggal anak pula duk 2-3 orang. Beras kat 16 kilo rumah. Bila mati dia boleh campur dengan beras tu. Tin sampai expired. Tin pula sardin. Kita kata buat apa lagi ni lah, kita bagi duit. Bagi seorang RM50. Kat nak raya ni kita batalkan bagi bulan puasa ni. Kita bagi kat nak raya RM50. Dia orang boleh beli ayam 4-5 ekor. Yes, good idea. Okay. Maksud dia bulan Ramadan ni orang akan jadi automatik jadi buat benda baik. Tiba-tiba tuan-tuan, kita ni nak buat majlis buka puasa, kita nak taja dengan duit kita. Payah tuan-tuan. Something wrong tu. Ni nafsu kita duk jahat lagi. Something wrong kalau bulan puasa orang ringan tangan duk transfer duit. Hantar sana, hantar sini, sama luar negara, dalam negeri, dalam laut, atas laut dan sebagainya duk bagi. Tiba-tiba kita ni sekupang betapa keluar atas niat nak bagi orang makan. Hello, bagi orang buka puasa dengan makanan kita ni banyak benefit dia. Kita dapat pahala orang yang berbuka puasa. Kalau buat kunuri Syakban, puasa umum je, orang makan dapat pahala kita makan seumur. Tapi kalau Ramadan, bagi orang buka puasa, makan makanan kita, pahala umum tu hadah, it'amut ta'am. Pahala khusus apa dia? Setiap orang yang makan dengan makanan yang duit saya punya, sini ada 100 orang, 100 saya dapat, tanpa menjejaskan pahala orang berpuasa. Tidak menjejaskan 1 sen pun. Tiba-tiba ada di kalangan kita yang masih berkera, masih kekemutan. Kopi, orang kata kecek kopi. Oh, kopi gila. Huruf L tu double. Boleh jadi macam tu sebab apa? Ni. Bila bang, abang dah transfer duit ke kat kampung, kata nak bagi orang buka puasa. Oh, kita buat. Alhamdulillah kita hantar. Bini pula bagus bagi tu suami dia macam tu. Adik-beradik kita duk kata bacuk, duk tereh, duk bacuk lah lu, duduk gua apa? Hok gua menatang tu apa? Gua Musa. Pelek-pelek kan. Gua Musa tu. Tak ada Musa, ada belakang anjing pun ada belakang dalam tu. Bila ada Musa, ada anjing sekali. Susah lu dabung tapak yang mana tsunami dulu ni. Jabatan kereta api tu penuh sebab kuat banjir dia. Dia pun susah. Adik-beradik kita pula ambil duit 300 bulan ni. Assalamualaikum. Mak Kelantan ada kecek mak dia panggil mak dengan mak dua tu. Atau belah bacuk mak kita nak masuk pitih ke mak bagi kat pakcik ya. Pakcik tu ayah saudara dia bagi 300 riyal untuk dia beli barang. Nak beli beras, gula, tepung, sesuai 300 riyal ni. Mak kata terima kasih banyak. Moga Allah ni tambah rezekimu ni banyak lagi. Kelantan ni memang dia cakap memang terpesona telinga. Makasih banyak. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan make something different buat tuan-tuan. Ulama sebut syahrul Ramadan syahrus sadaqati wal ihsan. Bulan orang akan rajin bersedekah, bulan orang rajin buat amal kebajikan. Contoh tuan-tuan sini, contoh dah. Ustaz Syukri kabur apa? Perak dah. Bukan Datuk orang kaya. Ada yayasan banyak di sana kan. Yayasan Akal Budi. Dia macam ni. Nama tak? Apa kan? Cakap pun lain macam kan. Kata dekat Barang Datuk tu orang susah. Tuan-tuan pun Ustaz, tuan-tuan collect duit dapat kat 3,000. Ustaz Syukri, Ana pernah pergi kampung Ustaz tahun lepas. Contoh dia ramai susah, boleh tak
bagi saksi agihkan. Dia pun beli beras. Satu beras 10 kilo RM25. 10 kampit 250. Satu kampit dia beli 100 kampit. Oh, saksi kata, ni saya punya Qaryah surau saya Presiden 18 bagi orang makan. Make something different lah. Cari kebahagiaan dengan memberi, bukan cari kebahagiaan dengan menerima hak orang. Subhanallah. Itu bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan. Kemudian pula bulan Ramadan dia panggil, iaitu syahrun tujabu fihi da'awat. Allah, kakak-kakak di belakang, kalau suami kakak-kakak buat tabiat, buat benda pelik, syahrul Ramadan tujabu fihi ad-da'awat. Bulan ini bulan yang memang diterima doa oleh Allah. Ya Allah, aku dapat maklumat suami aku itu dah mula berkenan dengan seorang berasal daripada Menggatal, Sabah. Dalam keadaan suami aku itu memang menggatal, dapat pula budak Sabah duduk di Menggatal, dan aku dah jadi mengenyam tengok panggil dia. Ya Allah, suamiku jagalah dia pergi elok. Doa. Ya Allah, suamiku dalam kesakitan sudah bertahun lamanya. Oleh itu di bulan Ramadan ini kau sembuhkanlah suamiku. Allah, malaikat pun amin, amin. You jangan sangka buruk dengan Allah. Ulama kata fihi ay fi Ramadan tujabu fihi ad-da'awat. Allah terima. Macam mana yang datuk tadi tu yang pakai selekeh, kau tak nampak dia tu macam orang kaya, tapi kenapa setiap Ramadan dia tak pernah lepas ibu-ibu doa di mana? Di waktu berbuka puasa. Berhenti sekejap Facebook, berhenti sekejap handphone, tak jauh doa. Ya Allah, anak kami baru lepas periksa STPM dan SPM. Bila keputusannya keluar nanti bulan 4, berilah keputusan yang baik. Suami anak mana? Amin. Ya Allah, berikanlah keputusan yang cemerlang untuk anakku yang sudah menghadapi peperiksaan. Anak-anak, oh, amin lagi. Allahu Akbar. Ya Allah, anakku seorang tu memang bodoh sikit. Kau cerdikkanlah anakku yang bodoh itu. Amin. Nak beritahu siapa? Nak beritahu dalam keadaan kita kena jangan lepas peluang berdoa. Di mana? 5 or 10 minutes before iftar. Pengalaman orang kaya tadi ni, dia kata rasa-rasa nak qiyamul lail selalu pun payah juga kata dia, tapi buka puasa saya tak pernah miss. Rahsia kat mana? Rahsia saya ialah saya kena tunggu bulan Ramadan, jawapan kat sana. Kalau RM1,000 tu, saya ingat dalam RM15,000 tu dia punya. Siapa nak tambah-tambah, dia tak alang. Siapa nak tambah, jadi banyak sikit makanan, sedap sikit makanan. Pizza Hut, McDonald, semua ada kan? Orang penuh sebab makan sedap. Jawapan di mana? Tunggu 1 bulan saya akan beritahu. Bulan Ramadan. Inilah rahsia saya. Allahu Akbar. Sebab kita ni kaya ni wajib kita kena kaya lah. Jangan jadi papa kedana miskin. Ya, itu nak kena faham. Kemudian disebut juga wa turfa'u fihi darajat. Bulan Ramadan bulan diangkat darjat orang yang berpuasa. Hamba-hamba Allah yang buat benda baik, berpuasa, baca Quran, qiyam, tarawih dan sebagainya, turfa'u darajatuhu, diangkat darjatnya.
Apa darjat paling hebat? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allahu akbar. Kita checklist balik agak-agak. Itu antara dia. Kemudian dia beritahu, dia hurai, saya hurai tahun puasa cukup dah. Yang dikatakan 3 benda tadi itu, puasa itu siam, qiyam, tilawatul Quran. Dia kata pada sesungguhnya bila ada puasa bulan Ramadan yang orang wajib berpuasa tak sebagaimana puasa sunat bulan lain, ramai orang tak buat, termasuk yang bercakap sekali. Tapi bulan puasa yang bercakap tak bercakap wajib puasa sebulan ini, kenapa Allah laksanakan wajibkan puasa bulan Ramadan? Sebab ulama sebut ialah antaranya minha tathhirun nafsi, iaitu untuk membersihkan jiwa manusia. Allahu akbar. Sebab puasa ni kerana tujuan Allah untuk membersih. Dalam kata-kata lain dalam bahasa Arab dia kata litathhiril qalbi atau litathhiril qalbi wa tazkiyatin nafsi, untuk bersih hati dan mensucikan jiwa yang jahat. Ini tujuan puasa. Tak tahulah, dengan puasa kan dia perhati tengok elok je, tak ada hon-hon marah-marah. Bulan puasa tu kadang-kadang jalan banyak, kawan depan tak suruh lintas. Sebab apa? Setiap perbuatan baik itu dapat pahala berganda-ganda. Ramadan dia mari sendiri. Sebab itu yatamannawna atau yatamannau ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bercita-cita kalau boleh biar setiap masa tu Ramadan semua. Tak ada bulan lain, Ramadan je. Mungkin ada Syawal sebulan, lepas tu puasa balik. Sebelah bulan puasa, lepas tu puasa raya sebulan, lepas tu puasa balik. Sebab apa? Sebab orang pun baik-baik. Sebab jiwa dia bagus. Kemudian dia kata antaranya ialah wa tazkiyatuha, mensucikan jiwa minal akhlaqi sayyi'ah kal asyari wal batari wal bukhl, iaitu bersihkan jiwa daripada akhlak-akhlak yang jahat seperti sombong. Kita puasa ni nak sombong apa agak-agak? Tengok puasa aku bagus. Kat mana nilai kita tak nampak. Lepas tu Nabi sebut, Allah sebutlah dia kursi, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Puasa tu aku punya hak. Berapa aku nak bagi, jangan duk pandai-pandai kira. Sebab tu bila hadis 10 malam pertama, 10 malam kedua tu dipertikaikan kesahihan hadis tadi ni, kita pula pandai-pandai kata malam pertama rahmat, malam kedua maghfirat, malam 10 malam ketiga itu kuminana. Tak, jangan duduk kira. Sebab Allah Maha tahu semua Ramadan ada rahmat, ada maghfirat, ada kuminana. Hadisnya satu je, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah kullu lailatin. Bulan Ramadan bulan pembebasan api neraka setiap malam. Sebab disebut pada malam pertama idza kana awwalu lailatin min Ramadan, Allah akan ampun, Allah akan bebaskan orang api neraka setiap malam, bukan 10 malam terakhir. Sebab Ramadan itu ada rahmat, Ramadan itu terkandungnya maghfirah, Ramadan terkandung itqum minan nar. Jadi takut nanti dia pakai kata 10 malam pertama ni rahmat, tak dapat rahmat. Jadi kita 10 malam 20 yang kedua dapat pengampunan. Kan. Ni payah juga kan. Ada ustaz ceramah dia kata malam pertama rahmat, orang sembahyang penuh. Malam pengampunan pakat tamai. Pula dah ada juga ustaz berceramah macam tu pula dah. Kita pun confuse juga. Kan dia ambil contoh lah tu kan, saya tahu. Mungkin dia nak gurau dan sebagainya, tapi nak bagi tahu jangan duk cerita Ramadan hari ni, malam ni tarawih. Ingat tak ustaz, masa saya balik Pakistan, kami dah kaji dah tentang amalan-amalan, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis mungkar, hadis-hadis palsu yang banyak dipakai dekat surau-surau dan masjid. Dan sebuah masjid tu terletak di Kuala Selangor. Saya jadi imam daerah di Kuala Selangor 8 tahun. Bukan masjid saya. Kalau masjid saya buang lama dah. Malam pertama tarawih apa tu, lupa dah, dulu hafal ke apa,
dapat ni malam kedua tarawih dapat begini, malam ketiga ni bebas neraka, malam keempat masuk syurga, malam kelima tak mai dah. Sebab masuk syurga habis dah, malam kelima dah orangnya orang eneng wis entek. Nampak tak? Saya kata tak betul, tapi nak cakap dia macam tak berani. Daripada ustaz-ustaz luar negara kalau balik semua tak betul. Ada juga ustaz 5-6 orang cakap gitu. Yang itu kita takut. So, ustaz ni kalau mengaji lu, ustaz muda ni kalau mengaji luar balik-balik tu semua haram, semua tak betul, semua bidah, semua hadis bukan maudhu'. Dia buat dia cakap macam gini, macam jual persembah dengan nasi kandak. Ini pokok tu lah kot. Tiba-tiba Allahyarham Datuk Hashim Yahya. Kenal Datuk Hashim Yahya? Bekas mufti pula wilayah dulu. Dia buat statement dalam berita TV3, laluan ramai umat Islam di Malaysia ini menyatakan bahasanya, dipersilakan baca berita, kita dengar apa kata mufti wilayah Ketuan. Saya yang mana ada badai dia orang belah kip tajam kan cakap orang Kedah. Saya kata alhamdulillah, selangor pun keluar juga, alhamdulillah. Lepas tu kita ceramah cukup-cukup. Dia pandai-pandai. Jangan duk cerita tentang pahala, jangan duk cerita malam ni dapat apa, 10 malam dapat apa, tak payah duk cerita. Sebab Nabi kata, Allah dah kata bab puasa, jangan duk kacau pahala dia, aku akan bagi. Jangan duk campur tangan kerja Allah. Buat apa Nabi suruh, Nabi perintah, cukup. Buka puasa baca doa, puasa tu bersegera buka. Makan sok, makan sahur kena lewatkan, jangan lewat pukul 7.30, main subuh pukul 6, tu bodoh punya kerja, mangkat. Suruh mengaji tak mau kan, dia jadi popok geng lepat kan, ikut kepala dia aja. Ya ilaha illallah, dia babi haram tu tang ni je, tapi yang tulang tak ada masalah, kata dia. Pula dah kita penin kata Man Kulim kan, Man Kulim gigi satu nin. Tuan-tuan faham tu? Janganlah sampai peringkat semua benda kita nak susul. Ni tak payah puasanya. Puasa sebab apa? Sebab dia panggil tazkiyatun nafsi minal akhlaqi sayyi'ah kal asyari wal batari wal bukhli. Puasa ni dia boleh jauh kita daripada akhlak yang buruk, seperti mana kita buat mana jahat, kita sombong dengan orang, kemudian kita kedekut. Itu sendiri dah, insya-Allah. Tu kena faham. Tiba-tiba ada lagi orang kedekut, wallahu alam. Ditambah lagi wa ta'widuha lil akhlaqil karimah. Puasa ni mengembalikan manusia ni supaya mempunyai akhlak yang mulia, seperti kasabri wal hilmi wal judi. Bukan judi, bulan puasa minum ekor, yang saya faham. Mengembalikan kita kepada akhlak yang mulia. Apa dia? Seperti sabar. Allahu Akbar. Anak kita darjah 3 ni tu, baju merah. Kau puasa tak tahun lepas? Habis tak? Umur apa lah ni? Umur 12. Dah balik belum? Dah cek dah kan? Anak saya dah batang. Abah, bulu kita ketik ada bulu lah. Balik lah tu, bulu tumbuh rata, semua tumbuh atas bawah. Apa tak bedok tunggu suara garuk, tunggu mimpi. Sedapnya kau nak mimpi, abah pun tak mimpi kan? Mana cing kau mimpi? Biarlah abah mimpi dulu. Tiba-tiba bulu lah tanpa mimpi lah. Dia kata mimpi, pasal apa aku tak jumpa mimpi tu? Sedap dia tunggu mimpi 25 tahun tak mimpi, maka tak balik. Bodoh lagi, susah juga. Tu dia. Maksud dia budak yang kecil darjah 3 boleh puasa bang. Sebab apa? Dia tahu sabar, walaupun dia tak nak sembahyang. Sabar. Mereka ni pun ni, buka lah sayang, tak nak lagi 2 jam. Sebab bapak dia kata RM20 sehari. Kalau dia pun berguling-guling sana nak buka puasa, tak berani sebab RM20. Ada orang tanya apa ni, Ustaz, sah tak puasa macam tu? Sah.
Bukan kata rasuah kata pelotak hang semua rasuah zaman cerita rasuah dia bagi satu rughbah kebaikan ke anak-anak, bagilah duit anak kita, duit kita pun anak kita punya. Abang puasa papa bagi 20 ringgit sehari, anak seorang tu kalau anak 10 jenuh. Jangan duduk pandai-pandai pula taram 20 ringgit sehari, anak 12 orang lingkup meraya pakai londeh lah, tak pakai baju raya, pakai kain plekat dengan tola pergi main raya. Ni hang ni main ihram ke apa benda ni kan, duduk berkabung macam ni. Bagilah 10 ringgit seorang, 300 sebulan, alhamdulillah tak salah ya. Bulan ni bulan Sabak. Kemudian dalam bahasa yang lain ialah bulan Jud, bulan orang yang dermawan, disebut ulama sebut. Tapi kalau dengan masa yang ada ni, insya-Allah lagi 3 minit mati, kalau ada lagi orang yang tidak jadi macam mana yang sebut tadi, something wrong, somewhere something wrong. Tak faham kan? Saya pun tak tahu lah Ustaz Syirih kata kita ni baik sangat pun tidak juga, tapi masuk Ramadan je kita nak buat sesuatu yang terbaik. Seulang balik hashtag kita, tagline kita, make something different. Betul tidak bahasa Inggeris saya tu, minta maaf lah. Orang Putrajaya kan orang putih pandai, nama plat berbeza. Putrajaya 4035. Bila accident jenuh cari nama plat, nak jumpa Putrajaya tu ya, buh PUT tu dia panjang tu ya. Orang Putrajaya balik kampung, balik Kedah, nama plat dia panjang tu, dekat 6 kaki panjang, Putrajaya 7890 tu dia. Kereta kancil je tapi nama plat tu dia 6 kaki, boleh katok orang time gaduh. Dia gatal plat Putrajaya, apa nak buat kan, nak print out kan senang. Accident pula dekat jalan Sungai Petani pula, mana ada kedai nak buat sana. Kita tak tahu itu nombor, lu kena patah balik ambil nombor dekat Putrajaya. Gatal. Kalau UKM UM tu okey juga. UM orang ni pula plat dia mahal gila, sampai 30-40 ribu situ. Kita pun teringin nak UM sebab kita alumni UM kan lebih kurang. Mahal pula dah, beribu-ribu tak payah. Baik kita beli beras, dia buat nombor ya. Itu antara dia. So kalau akhirnya maka bulan Ramadan paling penting ialah bulan di mana diampunkan dosa manusia, melainkan nak bagi tahu dua benda. Tolong jangan buat syirik pada Allah. Yang kedua, jangan bergaduh dengan orang. Hadis ini bukan hadis dalam bulan Ramadan, hadis ini hadis nisfu Sya'ban. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, tuan-tuan, jangan kita sambut Ramadan tapi dosa dengan kawan masih ada. So saya remind diri saya sendiri, I repeat again and one more, jangan sambut Ramadan dalam keadaan kita duduk bergaduh dengan jiran. Berat tuan-tuan. Memaafkan orang senang daripada minta maaf. Betul tak Ustaz Syukri? Ya, maafkan Ustaz Syukri buat salah dengan saya. Ya Allah, aku maafkan kawan aku Ustaz Syukri, dia buat salah pun tak apa, aku maafkan. Tapi kalau saya buat salah dengan dia, nak pergi minta maaf tebal muka. Oleh itu, sebelum Ramadan 2 hari lagi, ni satu Ahad Senin, 3 hari satu Ahad Senin, 2 hari lah, minta maaf dengan kawan-kawan kita. Dulu tuan-tuan duduk di asrama, tuan-tuan buli dan sebagainya. Tadi sebut tadilah ceramah untuk budak-budak sekolah tadi pun pagi tadi sama juga. Pagi tadi pun mana tadi saya ceramah kat Masjid Kampung Baru. Budak Mak Tafiz, saya kata budak Mak Tafiz berapa ramai buli pelajar. Depa diam dia bang. Curi makanan kawan dalam lokal. Kawan tu pergi mandi, dia pergi curi roti 4 segi kawan tu. Dia buka-buka tinggal 1 segi je. Semua hancur. Berebut ambil roti 4 segi macam beruk jumpa coklat dalam lubang nyok. Serluk semua lain melekat semua sekali. Itu perangai curi dalam lokal. Roti 4 segi cantik dah. Roti Mary, dia pipi beli ayam, dia pakai makan lah jadi roti Mariana. Sebab apa? Sebab dia pakai ambil. Saya kata kalau hampa buat macam tu, hampa kena pergi minta maaf kat mereka. Ada tak sebab apa makan macam tu? Semua pakai diam. Kata ustaz ni macam tahu. Aku tahu lah makanan anakku, kopi yang tak habis dia makan. Dia bukan kira anak ustaz, kata ustaz. Dia nampak kita bawa begini kan, best nampaknya. Ayah dah tambah roti lah.
dia tengok bodyguard. Anak kita macam mana boleh hilang? Pergi bilik air sekejap je, tengok Maggi ke apa semua tak ada, kopi pun habis. Milo abah beli 3 kilo tinggal 10 kilo je. 3 suku betul budak-budak ni. Dia pamit 3 suku kilo. Nampak tak? Cepat minta maaf sebelum Ramadan nak mari. Kalau tidak, sorry to say, puasa macam mana pun haraplah ihsan Allah nak bagi ke tidak. Sebab tu kita berdoa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu yang Nabi suruh buat. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku dapat Lailatul Qadar apa nak buat? Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu saja Nabi suruh. Kita buat salah banyak sangat orang. Ya Allah, abang ni dalam tadi dia tanya dalam online, apa nama ni, komen, Ustaz, macam mana kalau nak minta maaf kawan kita tak tahu dia duduk di mana sekarang. Memang ada kita apa nama dekat asrama dulu kes buli, kes itu ini, dekat hostel universiti pun sama juga, ambil barang contohlah. Saya kata apa kat dia, gini mudah, kalau tak jumpa dia pasti awak mesti ada duit, buat keluar duit 300-400, awak derma atas nama dia. Ya Allah, aku nak minta maaf tapi dia tak tahu di mana, penggantinya duit ni 500 ni aku sedekah atas nama kawan aku yang aku buat salah dengan dia dulu. Moga-moga Allah terima. Macam mana tuan-tuan derhaka mak bapak, kita merajuk duduk di Kedah lepas PM, duduk melepak merapu dengan budak jahat, mak risau. Hang pilah duduk jauh sikit, aku ni meluat tengok muka hang. Hang tak tengok abang hang tu rajin, periksa bagus, hang mengaji pun bodoh piang. Tu dia. Dia kata tak apa mak. Dia pun merajuk dengan mak dengan ayah dia. Dia bawa beg, dia duduk Kuala Lumpur. Haram tak boleh sampai orang tua tu mati. Orang tu pun, ni cik, mak sakit nak beg piang. Pasal apa duk halau aku? Halau orang sangat, petan muka mak. Anak derhaka. Ustaz, satu soalan Ustaz, macam mana Ustaz? Ada duit tak? Ada. Amalan para sahabat, bila mak dia mati tapi mereka tak ada sebelah mak mereka, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya gunakan harta duit yang saya dapat ni, saya nak wakaf, nak sedekah atas nama mak saya atau ayah? Ada 2 hadis, ada banyak hadis tapi sebut mak dan ayah. Adakah saya dapat kebaikan bila saya derma wakaf atas nama mak ayah saya dapat pahala, mak saya dapat kebaikan dan apa dosa? Nabi kata, naam, buat. Seulang balik sambut Ramadan dengan keadaan jiwa kita bersih dengan Allah dan minta maaf atas kesalahan kita buat dengan kawan kita, dengan jiran dan sebagainya, insya-Allah. Ni wallahu alam, 9 suku dah. Insya-Allah kita akan bincang lagi. Banyak yang Ustaz Syukuri pun susun ceramah ramai saya tahu. Tuan-tuan dengar, jangan lepas peluang. Walaupun kata sama ceramah, duduk dengar. Kadang-kadang kita suruh ceramah, disuruh kita sama, panggil dia suruh ceramah, haram tak boleh. Kan? Kita sama ceramah Ustaz ni, tahun lepas ceramah ni juga, tahun ni sama. Geram, amai sini hantar sama, ambil duk ceramah. Langsung tak sama. Nampak tak? So insya-Allah jumpa lagi yang baik datang daripada Allah. Tidak terlalu awal to say mengatakan ahlan wa sahlan Ramadan, selamat menyambut bulan Ramadan. Tuan-tuan, untuk diri saya wallahi billah, ambillah peluang Ramadan, apa nama ni, dia panggil, orang kata apa nama ni, bulan yang dikatakan ulangan-ulangan semula. Siapa buat tak betul tahun lepas, perbetulkan tahun ni. Siapa kedekut tahun lepas, pemurah tahun ni. Siapa tak baca Quran tahun lepas, baca bulan ini. Siapa yang jenis duk bergaduh dengan orang, damailah bulan ni. InsyaAllah, moga-moga mabruk yang ni dapat keberkatan. Wallahu a'lam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana